Okey, jom kita buat latihan sama-sama untuk kita tingkatkan lagi kefahaman kita dalam bab pertama ni. Okey, yang pertama kita tengok soalan dia adalah maklumat di bawah ini menunjukkan nisbah kewangan. Okey, ni adalah apa ni dia punya nisbah-nisbah ni lah. Jadi disuruh kelaskan nisbah-nisbah yang berikut mengikut jenisnya. Okey, ingat margin untung kasar. Ingat kalau ada keyword untung-untung ni keberuntungan. Okey, bawah keberuntungan. Okey, nisbah ujian asid. Nisbah ujian asid di bawah nisbah kecairan. Tempoh pembayaran hutang. Ingat kalau nak bayar, nak kutip hutang di bawah nisbah kecekapan. Nisbah semasa di bawah nisbah kecairan. Pulangan atas modal di bawah nisbah keberuntungan. Sebab nak kira keberuntungan atas dia punya modal. Tokokan adalah nisbah keberuntungan, iaitu untuk kasar atas kos jualan. Tempoh kutipan hutang di bawah nisbah kecekapan. Margin untung bersih. Margin untung bersih, ada untung kat sini adalah keberuntungan. Automatik pergi keberuntungan. Dan last sekali, kadar pusing ganti inventory. Kalau inventory ni adalah kecekapan. Jadi di bawah nisbah kecekapan. Okey, boleh? Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Okey, soalan nombor 2. Jawab soalan-soalan yang berikut. Okey, yang A yang pertama. Firma maju ingin mengetahui keupayaan firmanya menjelaskan semua hutang jangka pendek. Apakah nisbah yang dapat membantu firma tersebut? Okey, kat sini adalah keyword dia. Kat sini, menjelaskan semua hutang jangka pendek. Okey, ingat lagi tak? Kalau kita nak tahu dia punya kemampuan nak membayar kepada pihak luar, okey, sama ada pembekal ke pihak bank ke, kita kena tengok nisbah kecairan. Jadi dia kata nisbah yang dapat membantu adalah nisbah kecairan. Okey, kalau jangka masa untuk hutang jangka pendek, okey, nak bayar hutang jangka pendek kurang daripada setahun, kita boleh guna nisbah kecairan iaitu nisbah semasa. Okey, boleh? Okey, yang B, Encik Azhar memaklumkan bahawa perniagaannya memperoleh untung kasar sebanyak 40 sen bagi setiap RM1 kos jualan. Apakah analisis yang digunakan? Okey, dia dapat untung kasar sebanyak 40 sen. Okey. Okey, dia dapat apa? Untung kasar 40 sen bagi setiap RM1 kos jualan. Okey. Kos jualan dia RM1. Okey, mana formula yang ada UK per kg ni? Analisis yang mana satu UK per kg? Iaitu tokokan untung kasar per dengan kg kos jualan darab 100% adalah tokokan. Okey. Analisis tokokan. Boleh? Okey, yang C, Encik Chu sedang mempertimbangkan keputusan sama ada ingin melabur. Kat sini dah ada keyword melabur dalam syarikat berjaya atau syarikat padu. Apakah nisbah yang dapat membantu beliau dalam membuat keputusan pelaburan tersebut? Yang ni ingat, kalau pelabur-pelabur selalunya dia akan tengok pulangan atas modal. Sebab dia nak tahu berapa, kalau modal dia masukkan, berapa dia akan dapat. Iaitu nisbah keberuntungan pulangan atas modal. Okey, untuk D, Puan Mina ingin mendapatkan maklumat kekerapan inventory. Keyword dia dekat sini iaitu kekerapan inventory. Perniagaannya bertukar ganti dalam setahun. Apakah nisbah yang perlu dihitung? Kalau ada keyword inventory adalah di bawah nisbah kecekapan iaitu kadar pusing ganti inventory, iaitu formula dia kos jualan per dengan inventory purata. Okey, boleh? Kita kenal pasti setiap masalah dan dia punya penyelesaian. Okey, soalan nombor 3. Nyatakan tujuan analisis penyata kewangan kepada pihak yang berikut. Okey, untuk pihak perniagaan, tujuan analisis tu, analisis nisbah-nisbah tu, okey, kalau
Kalau untuk pemilik perniagaan, dia boleh tengok analisis tersebut untuk mengukur kemampuan dia untuk tengok keuntungan dia, kan? Nak buat keputusan ataupun nak buat keputusan untuk manfaat perniagaannya sendiri, ataupun dia nak menilai prestasi. Nak menilai prestasi pelbagai aspek perniagaan. Kadang-kadang kita rasa macam sesebuah syarikat tu dah dapat wang keluar masuk, maksudnya wang masuk dia dah banyak. Tetapi sejauh mana keuntungan yang dia dapat, tak tahu kan? Jadi penting sangat analisis ni untuk dia menilai prestasi perniagaan dia lah, perniagaan sesebuah perniagaan tu. Okey, yang kedua adalah pembekal. Kenapa pembekal sangat penting nak tengok analisis penyata kewangan ni? Okey, pembekal dia nak tengok sejauh mana sesebuah perniagaan tu mampu bayar. Okey, mampu membuat pembayaran. Kan dia nak bekalkan barang dekat sebuah perniagaan, sebuah syarikat. Tapi dia kena tengok juga kemampuan syarikat tu bayar. Kalau dia bekalkan barang tapi syarikat tu tak mampu bayar, rugilah dia kan. Sebab tu penting analisis penyata kewangan kepada pembekal. Dan yang ketiga adalah pelabur. Pelabur juga sangat penting untuk dia buat keputusan berkaitan dengan pelaburan lah. Dia nak bagi modal. Kan pelabur ni dia nak buat keputusan pasal modal dia kan. Nak bagi modal, jadi dia nak tengok pulangan atas modal tu. Jadi pentingnya pihak pelabur untuk buat keputusan berkaitan dengan pelaburan. Okey, soalan 4A, maklumat di bawah ini diperoleh daripada perniagaan ramzi, iaitu kos jualan, RM60,000, jualan RM60,000, kos jualan RM48,000. Soalan dia, hitung nisbah-nisbah yang berikut berdasarkan maklumat yang diberi, iaitu tokokan, dia nak nisbah tokokan dan juga peratus untung kasar atas jualan. Okey, tokokan dulu. Ingat tak formula tokokan? Iaitu UK. UK per kg. UK untung kasar per kg. Kos jualan darab dengan 100. Untung kasar adalah jualan tolak dengan kos jualan. 60,000 tolak 48,000, kita akan dapat 12,000 per dengan kg, iaitu 48,000 darab 100. Berapa? 12,000 per 48,000 darab dengan 100, kita akan dapat 25%. Kemudian peratus untung kasar atas jualan. Ingat, untung kasar atas jualan. Maksudnya untung kasar ke atas, jualan kat bawah. Darab dengan 100. Untuk kasar dia berapa tadi? Kita dah kira 12,000. 12,000. Maaf ya, pen ni ada masalah sikit. 12,000 per dengan jualan. Jualan dia 60,000 darab dengan 100. Kita akan dapat berapa? 12,000 per dengan 60,000 darab dengan 100, kita akan dapat 20%. Dah dapat peratus untuk kasar atau jualan. Soalan nombor 2, iaitu maklumat di bawah ini diperoleh daripada perniagaan Aaron, iaitu jualan 74,000, untung kasar 30,000, modal 120,000, belanja operasi 7,800. Sasoi pula. Hitung nisbah-nisbah yang berikut berdasarkan maklumat yang diberi. Nisbah apa yang dia nak? Peratus untung bersih atas jualan dan juga pulangan atas modal. Jom kita tengok. Dia nak untung bersih atas jualan. Maksudnya untung bersih ke atas, jualan dekat bawah. Untung bersih jualan. Apa ni masalah hari ni? Untung bersih jualan darab dengan 100. Dia nak peratus. Untung bersih. Macam mana kita nak kira untung bersih? Kat sini kita ada untung kasar. Lepas tu kita kena tolak dengan belanja. Untuk kasar kita kena tolak dengan belanja, iaitu 30,000 tolak 7,800, kita akan dapat berapa? Dapat 22,200.
Lepas tu per dengan jualan. Jualan kita adalah 74,000. Darab 100. Okey, jadi 22,200 per dengan 74,000 darab 100, kita akan dapat 30%. Okey, kemudian dia nak pulangan atas modal. Formula pulangan atas modal, kat atas untung bersih, kat bawah kita kena ada modal. Masalah betul pen hari ni. Okey, untung bersih tadi kita dah kira kan. Iaitu untung kasar. Tengok M besar lah. Pen masalah. Okey, itu untung bersih. Maaf ya. Untung bersih iaitu untung kasar tolak dengan belanja. Kita akan dapat 30,000 tolak 7,800. 22,200. Okey. Per dengan modal. Modal dia bagi 120,000. Darab dengan 100. Okey, kita dapat berapa? 22,200 per dengan 120,000 kita akan dapat. Okey, lepas tu darab dengan 100, kita akan dapat 18.5%. Okey, kita dah dapat pulangan atas modal. Boleh? Okey, kita ke soalan seterusnya, iaitu maklumat yang berikut diperoleh daripada penyata kewangan perniagaan Anita. Okey, maklumat berikut diperoleh daripada penyata kewangan perniagaan Anita. Okey, sekarang dia bagi kat kita jualan 98,500, belian 46,300, pulangan jualan 1,200, kos jualan 47,500, untung bersih 33,750, inventory awal 11,600, inventory akhir 10,400, akaun belum terima. Akaun belum terima ni apa? Pemiutang ke penghutang? Kita belum terima lagi, maksudnya orang tak bayar lagi duit kita. Penghutang 12,340, akaun belum bayar, akaun pemiutang 10,600, tunai 2010, bank 17,650, modal awal 75,400. Dan dia bagi juga kat sini maklumat tambahan kepada kita, iaitu 60% daripada jualan adalah secara kredit, secara hutang. Manakala semua belian adalah secara kredit, semua belian adalah secara hutang. Okey, yang pertama, kita tengok hitung nisbah-nisbah yang berikut dan buat tafsiran setiap nisbah yang diperoleh. Okey, yang pertama, A, pulangan atas modal. Ingat tak formula untuk pulangan atas modal? Pulangan atas modal formulanya adalah, apa dia? Untung bersih per masalah lagi. Untung bersih per modal darab 100. Okey, untung bersih kita berapa? Untung bersih diberi adalah 33,750. Okey. 33,750. Per dengan modal. Modal adalah 75,400. 75,400 darab 100. Okey, cuba kira 33,750 bahagi dengan 75,400 darab 100. Kita akan dapat berapa? 44.76%. Okey, jadi nak tafsir dia adalah, okey, kita baca yang bawah dulu. Bawah adalah modal kan? Okey. Bagi setiap RM1 modal, okey, yang dilaburkan, untung bersih yang diperoleh ialah, kita bundarnya, untung bersih yang diperoleh ialah 45 sen. Okey, untung bersih yang diperoleh adalah 45 sen. Okey, boleh? Bagi setiap RM1 modal yang dilaporkan,
untung bersih yang diperoleh ialah 45 sen. Okey, boleh ya? Okey. Seterusnya, soalan B, nisbah semasa. Okey, nisbah semasa, formulanya adalah aset semasa per liability semasa. Kena ingat balik aset semasa yang mana? Aset semasa yang mana? Okey, aset semasa adalah yang penting tunai. Kemudian bank. Tunai 2010 tambah dengan bank 17650 tambah dengan orang yang nak bayar duit kat kita. Aset semasa ni maksudnya penghutang. Orang yang akan bayar duit kat kita iaitu 12340 tambah 12340 tambah dengan inventory akhir 10400 dan kita akan dapat aset semasa kita adalah 42,400 per dengan liability semasa. Liability semasa iaitu hutang kita, akaun belum bayar sebanyak 10,600. Okey, jadi kita akan dapat berapa? 42,400 bahagi dengan 10,600, kita akan dapat 4. Okey, jawapan dia 4. Iaitu 4 nisbah 1. Macam mana kita nak tafsir dia adalah setiap RM1 liability, ni kita baca yang bawah kan. Setiap RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak sebanyak berapa? Sebanyak RM4 untuk menjelaskannya. Itu tafsiran dia, okey. Setiap RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak RM4 untuk menjelaskannya. Okey, kemudian kita tengok soalan C, kadar pusing ganti inventory. Okey, kadar pusing ganti inventory iaitu formula dia apa? Formulanya adalah inventory kos jualan pada inventory tadi, kos jualan kos jualan per dengan inventory purata. Inventory purata. Inventory purata itu inventory awal tambah inventory akhir per dengan 2. Okey, kos jualan dia berapa kat sini dia bagi? 4,700 47,500 per dengan inventory purata iaitu inventory awal tambah inventory akhir bahagi 2. 11,600. Okey, tambah dengan 10,400 kita bahagi. Tambah kemudian bahagi 2. Okey, berapa dapat? Kita dapat 11,000. Okey, jadi kita akan dapat jawapan dia adalah 4.32 kali. Okey, cara tafsirnya adalah perniagaan telah membeli inventory baru sebanyak berapa kali? 4.32 kali dalam satu tempoh perakaunan. Contoh cara baca dia. Boleh? Okey, kemudian kita tengok tempoh kutipan hutang. Tempoh kutipan hutang, formula dia akaun belum kutipan. Kutipan maksudnya kita tak kutip lagi hutang orang, penghutang kita, akaun belum terima. Per dengan jualan kredit.
Okey, akaun belum terima kita dapat kat sini 12,340. 12,340 per dengan jualan kredit. Jualan kredit dia dah tulis kat sini 60% daripada jualan adalah jualan kredit. Jadi ni ada jualan, kita kena kira 60%. 60% daripada 98,500. Kita akan dapat sebanyak 59,100. Okay, jadi ini adalah jualan kredit kita lah. Okay, dapat berapa? 12,340 per dengan 59,100. Lepas tu kita darab dengan 365 hari. Darab 365 hari. Okay, kita akan dapat berapa hari? 76 hari. Okay, cara tafsir dia adalah perniagaan mengambil masa selama 76 hari untuk mengutip hutang pelanggan. Okay, boleh? Perniagaan mengambil masa selama 76 hari untuk mengutip hutang pelanggan. Okay, kemudian I, tempoh pembayaran hutang. Tempoh pembayaran hutang iaitu tempoh kita nak bayar hutang. Kita kena, formula dia kita kena letak akaun belum bayar. Per dengan belian kredit. Belian kredit tadi jualan. Ni belian sebab kita tak bayar beli. Okay, iaitu akaun belum bayar kita adalah 10,600. 10,600 per dengan belian kredit. Berapa belian kredit? Dia kata semua. Semua belian ada secara kredit iaitu 46,300. 46,300. Okey, lepas tu kita darab dengan 365 hari. Okey, cuba kira 10,600 per dengan 46,300, kita akan dapat berapa hari? 84 hari. Okey, cara tafsirnya adalah perniagaan mengambil masa selama 84 hari untuk membayar hutang kepada pembekalnya. Boleh untuk soalan ni? Okey, kalau boleh kita ke soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 6. Maklumat yang berikut diperoleh daripada dua buah firma pada 31 Disember 2016. Okey, itu firma Rina dengan firma Rita. Firma Rina dibagi jualan 82,000, kos jualan 60,000, belanja operasi 5,400. Modal pada 1 Januari 2016 adalah 137,500. Okey, firma Rita pula dibagi peratus je. Dia bagi peratus untung kasar atas jualan dia 30%, peratus untung bersih atas jualan 28%. Okey, jadi soalan dia hitung nisbah yang berikut bagi firma Rina. Okey, berapakah peratus untung kasar atas jualan? Kalau tak ingat formula, kita tengok dekat sini. Kat sini kita dah nampak dah untung kasar atas jualan. Maksudnya untung kasar kat atas, jualan dekat bawah. Okey. Untung kasar kat atas, jualan kat bawah. UK per J. Darab 100. Okey, UK dia berapa? Untung kasar dia iaitu jualan tolak dengan kos jualan. Dapat untung kasar 82,000 tolak 60,000, kita akan dapat berapa? 22,000 per dengan jualan dia 82,000. Masalah betul lah kan ni. Okey, dah ini 100. Okey, kita akan dapat 26,83%. Okey, kemudian peratus untung bersih atas jualan. Nampak kat sini. Untung bersih per jualan. UB per jualan. Darab 100. Untung bersih, untung kasar tadi yang kita dapat ni. Okey, ni untung kasar.
iaitu 22,000 kena tolak dengan apa? Untung bersih. Tolak dengan belanja. Tolak dengan belanja ni iaitu 5,400. Dapatlah bersih dia. Saya dua ya. Penjualan dia adalah 82,000. Ini hilang-hilang. Lebih kosong. Okey. 22,000 tolak 5,400 per dengan 82,000 darab dengan 100. Okey, kita akan dapat berapa? Dapat 20,24%. Dapat tak? Okey, dah. Sekarang kita dah dapat ni. Lepas tu soalan B, firma manakah menunjukkan prestasi lebih baik? Berikan alasan anda. Yang mana? Okey, kita buat perbandingan maksudnya. Okey, peratus untung kasar atas jualan Rina 26.83 dan peratus untung kasar atas jualan Rita 30%. Rita lagi tinggi peratus untung kasar dia. Kalau peratus untung bersih dia pun Rita lagi tinggi, iaitu 28%, Rina hanya 20.24%. Okey, jadi firma Rina menunjukkan prestasi yang lebih baik. Sebab apa? Alasan dia adalah peratus untung kasar atas jualan dan peratus untung bersih atas jualan firma Rina adalah lebih tinggi berbanding firma Rita. Betul ke? Okey, soalan nombor 7. Perniagaan Aina dan perniagaan Chen merupakan dua buah perniagaan runcit. Yang berikut ialah maklumat kewangan perniagaan tersebut pada 31 Disember 2018. Perniagaan Aina dibagi inventory pada 1 Januari 2018 5,160, iaitu inventory awal ni. Inventory akhir pada 31 Disember 2018 5,580. Kos jualan 37,590, modal 1 Januari 2018 adalah 40,000. Untung bersih bagi tahun kewangan ini 5,600. Okey, perniagaan Chen pula dibagi kadar pusing ganti inventory 5 kali, pulangan atas modal 16%. Jadi dikata anda dihendaki menghitung perkara-perkara yang berikut bagi perniagaan Aina. Okey, yang pertama kadar pusing ganti inventory. Okey, iaitu kos jualan per dengan inventory purata. Okey, kos jualan dengan inventory purata. Okey, kos jualan dia adalah 37,590 per dengan inventory purata, iaitu inventory awal tambah inventory akhir bahagi 2. Kita akan dapat 5,370. Jadi 37,590 bahagi dengan 5,370, kita akan dapat 7 kali. Kemudian pulangan atas modal, formulanya adalah untung bersih per dengan modal darab 100. Okey, untung bersih dia kita dapat 5,600. 5,600. Modal dia kita dapat 40,000 darab 100. Jadi 5,600 per 40,000 darab 100, kita akan dapat 14%. Okey, jadi soalan dia adalah perniagaan manakah yang lebih cekap mengurus inventory? Beri alasan anda. Okey, jadi perniagaan Aina lah lebih cekap mengurus inventory. Kenapa perniagaan Aina lagi cekap? Okey, sebab perniagaan Aina dia beli inventory baru dia sebanyak 7 kali dalam tempoh perakaunan. Tapi Chen hanya 5 kali sahaja kan? Sebanyak 5 kali je inventory baru dia. Okey, kemudian C, perniagaan manakah yang anda akan pilih untuk tujuan pelaburan pula? Pelaburan kita tengok pulangan atas modal. Jadi perniagaan Chen akan kita pilih. Okey, sebab tengok pulangan atas modal dia adalah 16%. Iaitu cara tafsirannya adalah bagi setiap RM1 yang dilaburkan,
Okey, untung bersih yang diperolehi sebanyak 16 sen. Aina, perniagaan Aina 14 sen saja kan untuk RM1 yang dilaburkan. Tapi Chen 16 sen. Jadi kita pilih perniagaan Chen. Boleh? Okay, soalan yang terakhir. Maklumat yang berikut diperolehi daripada rekod perakaunan perniagaan Rimbun bagi 2 tahun kewangan, iaitu 2016 dan 2017. Iaitu dibagi kat sini peratus untung bersih atas jualan 25% dan dia menurun sebanyak 18%. Jadi dia suruh kita buat rumusan mengenai prestasi perniagaan Rimbun pada tahun 2017. Kat sini kita dah nampak 2016 15%, 25%, 2017 18%. Jadi kita nampak kat sini prestasi perniagaan Rimbun adalah merosot. Merosot tu dia menurun pada tahun 2017. Untung bersih yang diperolehi, cara taksir dia macam mana? Untung bersih yang diperolehi bagi setiap RM1 jualan turun kepada 18 sen. Kan? Sedangkan pada 2016 25 sen dia dapat kan? Boleh? Okay, untuk B, cadangkan 3 strategi untuk meningkatkan prestasi perniagaan Rimbun pada tahun 2018. Okey, ini adalah nisbah apa? Nisbah keuntungan. Keberuntungan. Jadi kita boleh bagi strategi yang pertama, kita boleh meningkatkan jumlah jualan dengan menambah unit jualan. Ataupun kita kurangkan kos jualan. Yang kedua, kita boleh kurangkan kos jualan dan belanja melalui kawalan dan penjimatan. Dan yang ketiga, kita boleh cadangkan untuk menggiatkan aktiviti promosi nak tarik ramai pelanggan membeli. Okey, itu saja semua soalan yang kita dah jawab sama-sama ya.